Perkara yang pertama yang kita akan buat selalu tuan-tuan ialah baca ayat ini tuan-tuan ya, untuk dapatkan keberkatan tuan-tuan ya. Dan insya-Allah dengan bacaan tuan-tuan baca hari ini tuan-tuan, walaupun satu ayat sahaja tuan-tuan, insya-Allah setiap huruf yang berada dalam ayat ini tuan-tuan akan dihitung oleh Allah Taala dan akan diberikan balasan tuan-tuan dengan 10 pahala tuan-tuan, dan dibuat pula pada bulan Ramadan, maka digandakan insya-Allah. Okey, sekarang kita baca sama-sama tuan-tuan. Saya baca, tuan-tuan baca di rumah masing-masing ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Cuba baca tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala allazina kafaru lillazina amanu ittabi'u sabilana wal nahmil khatayakum wa ma hum bihamilina min khatayahum min syai' innahum lakazibun. Sadaqallahul azim. Baik, itu ayat yang kita akan bahaskan bersama-sama pada pagi ini insya-Allah ya. Okey, jadi tuan-tuan, perkara yang seterusnya yang kita akan buat ialah pecah-pecahkan kalimah-kalimah yang berada dalam ayat kita tuan-tuan dan dapatkan terjemahan harfiahnya tuan ya, dapatkan terjemahan harfiah yang betul tuan-tuan ya. Baik. Dan saya percaya dan juga yakin kepada tuan-tuan, tuan-tuan sudah mahir ya dan sudah faham macam mana cara nak potong satu-satu ayat kita tuan-tuan ya, nak pecah-pecahkan menjadi satu kalimah ya. Saya dah yakin tuan-tuan ya. Itu doa saya untuk tuan-tuan ya. Sebab saya dah bagi tahu selalu setiap kalimah-kalimah tersebut mempunyai makna yang tertentu ya. Okey, sekarang fokus pada ayat kita tuan-tuan. Ya. Okey, jadi tuan-tuan boleh fokus pada helaian Al-Quran yang saya sudah sediakan, iaitu surah Al-Ankabut, ayat yang ke-12. Surah Al-Ankabut ayat yang ke-12 ya. Baik. Nanti ada sedikit pembetulan ya. Okey, sekarang cuba tengok tuan-tuan ayat yang ke-12 ya. Jadi kalimah yang pertama pada pagi ini kalimah apa tuan-tuan? Kalau saya tanya tuan-tuan, tuan-tuan jawab dekat rumah. Kalimah yang pertama ialah kalimah wa. Terjemahan yang paling popular untuk wa ialah dan ya. Dan saya selalu akan tanya tuan-tuan, kalau kelas yang sebenar, kalau sempat, saya akan tanya waw yang berada di permulaan ayat ini, tuan-tuan nak panggil dia haraf ataf ke haraf istinaf ya? Haraf ataf ataupun haraf istinaf. Baik, seterusnya. Kalimah selepas wa, kalimah apa tuan-tuan? Kalimah qala. Kalimah apa tuan-tuan? Qala. Terjemahannya ialah dia telah berkata. Qala, dia telah berkata ya. Kalimah selepas qala, kalimah apa tuan-tuan? Allazina. Allazina terjemahannya orang-orang yang. Kalimah selepas allazina, kalimah apa tuan-tuan? Kafaru, mereka telah ingkar, mereka telah kafir, mereka telah kufur. Makna yang sama tuan-tuan ya. Cuma hari ni kita ambil satu saja, mereka telah ingkar. Okey, pergi lagi. Kalimah selepas kafaru, kalimah apa tuan-tuan? Kalimah li saja. Sebab lillazina ada dua patah perkataan. Yang pertama li tuan-tuan, terjemahannya kepada. Kalimah yang kedua ialah allazina. Sekali lagi tuan-tuan, sudah diulang kali yang kedua. Terjemahannya orang-orang yang. Kalimah selepas amanu ialah kalimah selepas allazina. Kalimah apa tuan-tuan? Amanu. Terjemahannya mereka telah beriman. Mereka telah percaya. Itu maksud amanu ya. Baik.
Kalimah selepas amanu. Kalimah apa tuan? Ittabi'u. Ya. Ittabi'u. Alif dekat depan itu, kalau tuan-tuan nak mulakan sebutannya, maka mulakan dengan bacaan baris bawah. Ya. InsyaAllah kalau sempat nanti kita bahaskan. Boleh tuan-tuan? Ittabi'u. Terjemahannya, ikutilah oleh kamu. Ya. Kalimah yang seterusnya, kalimah apa tuan? Sabila sahaja. Sebab sabilana ada dua patah perkataan. Yang pertama sabila, terjemahannya jalan. Kita pernah dengar perkataan fi sabilillah. Fi sabilillah. Sabil itu maksudnya apa? Maksudnya jalan. Boleh? Okey. Kalimah yang kedua ialah kalimah na, terjemahannya kami. Kalimah yang seterusnya, kalimah apa tuan? Wa lagi, terjemahannya dan. Kalimah selepas wa, kalimah apa tuan-tuan? Tak boleh nak sebut sebab tak ada baris. Betul tuan-tuan? Jadi sebut sahaja la untuk tuan-tuan sebut ya. La tuan-tuan, terjemahannya pasti ya. Dan kalimah yang seterusnya, kalimah nahmil, terjemahannya kami akan menanggung. Jadi wal nahmil itu ada tiga patah perkataan, wa dan la, pasti nahmil kami akan menanggung. Seterusnya kalimah apa tuan? Khotoya. Khotoya, terjemahannya dosa-dosa, kesalahan. Kalimah selepas khotoya, kalimah apa tuan? Kum, kamu. Jadi khotoyakum ada dua patah perkataan. Baik, pergi lagi. Kalimah selepas kum, kalimah apa tuan? Wa lagi, terjemahannya dan. Kalimah selepas wa, kalimah apa tuan? Kalimah ma, terjemahannya bukanlah. Ma, bukanlah. Kalimah selepas ma, kalimah apa tuan? Hum, mereka. Kalimah selepas hum, kalimah apa tuan? Bi sahaja. Bi sahaja tuan-tuan. Sebab bihamilina ada dua patah perkataan. Yang pertama bi, terjemahannya dengan. Yang kedua ialah hamilina, terjemahannya orang-orang yang menanggung. Ya. Orang-orang yang dapat menanggung. Baik, pergi lagi. Kalimah selepas hamilina ialah kalimah min, terjemahannya dari. Kalimah selepas min, kalimah khotoya. Sekali lagi, sudah diulang kali yang kedua. Dosa-dosa kesalahan. Kalimah selepas khotoya, kalimah apa? Hum, mereka lagi. Kalimah selepas hum, kalimah apa tuan-tuan? Min, dari. Diulang kali yang kedua tuan-tuan ya. Kalimah selepas min, kalimah apa tuan-tuan? Syai'in, sesuatu pun. Kalimah selepas syai'in, kalimah inna. Inna, sesungguhnya. Kita dah belajar tuan-tuan. Kalimah selepas inna, kalimah apa tuan-tuan? Hum, terjemahannya mereka. Kalimah selepas hum ialah kalimah la, terjemahannya benar-benar. Dan kalimah yang terakhir pada pagi ini ialah kalimah kazibuna. Kazibuna, terjemahannya pembohong, pembohong. Ya, baik. Sekarang saya nak tuan-tuan jawab untuk perkataan kazibuna tuan-tuan. Nanti kita akan sama-sama buat ulangan, untuk kalimah tersebut tuan-tuan ya. Iaitu kalimah kazibuna. Kazibuna. Apa terjemahan kazibuna tuan-tuan? Terjemahannya ialah pembohong-pembohong. Ya, baik. Sekarang soalan saya tuan. Soalan saya mudah aja ya. Berganda ke tak berganda? Berganda. Ya. Kalau berganda mufrad ke jamak tuan-tuan, dia adalah kalimah jamak. Jamak salim ke jamak taksir tuan. Jamak salim ke jamak taksir tuan. Baik. Jadi dia adalah jamak apa tuan? Jamak salim. Macam mana tahu dia jamak salim ni tuan? Macam mana tuan-tuan tahu dia jamak salim tuan?
Sebab ada penambahan una. Jadi kalau ada penambahan una tuan-tuan, maka kita dah belajar, kita panggil dia jamak muzakkar salim. Ya, nanti kita akan buat ulangan sedikit berkenaan dengan jamak muzakkar salim tuan-tuan ya. Okey, yang tu kita akan simpan dan kita akan bincang kemudian. Okey, sekarang dengar betul-betul. Sekarang saya nak masuk kepada tarjemahan mafhum. Baik, dengar tu. Bermula daripada pagi ini, maka setiap kali tuan-tuan dengar tarjemahan mafhum, maka tuan-tuan perlu beri perhatian sepenuhnya. Ya? Sebab tarjemahan mafhum selepas daripada ini, kita akan pakai untuk kita gunakan dalam perbahasan kita. Boleh? Sekarang dengar betul-betul, jangan saling apa-apa. Dengar saja tuan-tuan. Ya? وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا Dan orang-orang kafir telah berkata, lillazina amanu, kepada orang-orang yang beriman, ya, ittabi'u sabilana, ikutlah kamu jalan kami, ya, wal nahmil khotayakum, nescaya kami akan menanggung dosa-dosa kesalahan kamu, ya. Wa ma hum bihamilina min khotayahum min syai'. Padahal mereka itu tidak akan menanggung sedikit pun dosa-dosa orang-orang yang beriman. Innahum lakazibun. Sesungguhnya mereka itu tuan-tuan adalah pembohong-pembohong ataupun pendusta-pendusta. Saya ulang sekali lagi. Dengar betul-betul tuan-tuan ya. Yang ni sangat-sangat penting ya. Wa qala allazina kafaru, dan orang-orang kafir telah berkata, lillazina amanu, kepada orang-orang yang beriman, ittabi'u sabilana, ikutlah kamu jalan kami, wal nahmil khotayakum, dan kami akan menanggung dosa-dosa kesalahan kamu. Wa ma hum bihamilina min khotayahum min syai'. Padahal mereka itu tuan-tuan tidak akan menanggung sedikit pun dosa-dosa orang-orang yang beriman. Innahum lakazibun, kerana sesungguhnya mereka itu tuan-tuan adalah pembohong-pembohong. Jelas ke tidak tuan? Jelas ke tidak tuan? Ya. Harap-harap tuan-tuan jelas terjemahan mafhum saya ya. Okey, jadi tuan-tuan dengar betul. Dengar betul. Okey, saya gerakkan sedikit tuan supaya ada ruang untuk saya ya. Okey. Jadi tuan-tuan kena faham tuan-tuan. Allah nak bagi tahu apa kepada tuan-tuan dalam ayat ini? Allah nak bagi tahu tuan-tuan ya. Antara perangai orang kafir ialah dia akan ada setiap masa tuan-tuan usaha ataupun niat tuan-tuan untuk tarik kita tuan-tuan supaya ikut agama mereka. Boleh tuan-tuan? Dan mereka akan dakwa bahawa agama mereka adalah agama yang paling betul tuan-tuan ya. Dan mereka sanggup kata apa tuan-tuan? Mereka sanggup mengatakan bahawa sekiranya engkau masuk ke agama kami, kamu ikut kami, maka kami akan menanggung dosa-dosa kesalahan kamu. Kemudian Allah nafikan tuan-tuan, wa ma hum bihamilina min khotayahum min syai'. Padahal mereka itu tidak akan menanggung sedikit pun dosa-dosa orang-orang yang beriman. Ya, Allah tegaskan lagi, innahum lakazibun, kerana mereka ini adalah pembohong. Jadi kena ingat tuan-tuan, ini adalah amaran daripada Allah Taala tuan-tuan. Yang pertama tuan-tuan, dengar betul tuan-tuan. Yang pertama, ini amaran daripada Allah ya. Orang-orang kafir akan berusaha tuan-tuan ya. Ingat tuan-tuan, orang-orang kafir akan berusaha untuk mengeluarkan kita daripada agama kita. Itu adalah perkara yang Allah jadikan untuk orang-orang kafir. Itu yang pertama ya. Baik. Yang kedua tuan-tuan, Allah kata apa tuan-tuan? Ingat tuan-tuan, orang kafir ini suka menipu. Ingat tuan-tuan ya. Orang kafir suka menipu. Ini apa tuan-tuan? Tujuannya untuk kita berhati-hati. Bukanlah tuan-tuan pergi jumpa non-Muslim. Tuan-tuan kata, hai penipu. Jangan kata macam tu. Tidak macam tu. Allah bagi tahu kepada kita ini adalah untuk memberi amaran kepada kita. Jadi kalau kita dah tahu dia itu seorang penipu, ya, dia itu adalah orang yang bukan seagama kita, maka mungkin ada terdetik dalam hatinya untuk keluarkan kita daripada agama kita, maka kita sentiasa mesti berwaspada. Ya, sebab itulah kepercayaan kita kepada orang bukan Islam, jangan kita letak melangit tinggi, tuan. Jangan tuan. Sebab Allah dah bagi amaran awal-awal tuan, ya. Sebab apabila kita memberi satu kepercayaan yang tinggi, jangan takut jangan tuan-tuan akan menyesal, maka suatu hari nanti kita akan dapat suatu perkara yang
menyakitkan hati kita. Ini amaran daripada Allah. Maka peganglah amaran Allah ini supaya kita selamat di dunia dan juga selamat di hari akhirat insya-Allah. Okey, selesai tuan-tuan. Itu sebagai penafsiran ya.